wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pagi ini kita dapat berjumpa dan diminta kepada saya untuk cakap tentang fahaman liberal dan kaitannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ni sebenarnya tajuk yang memerlukan kita untuk bercakap lebih panjang, tapi dalam kuliah yang ada ni insyaAllah kita akan sebutkan yang pentingnya berkaitan dengan hadis dan apa yang berlaku dan kenapa ia berlaku. Apa yang berlaku ialah fahaman liberal ataupun Islam liberal ni, fahaman yang Islam dah elok lah, tapi ada fahaman-fahaman yang datang daripada barat yang meracun pemikiran umat Islam, yang menyebabkan umat Islam sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Islam. Ini faham-faham yang banyak lah datang daripada barat. Kerana daripada barat, masalah mereka ialah mereka tidak suka kepada gereja atau tidak suka kepada agama mereka. Maka lahirlah daripada kalangan mereka ini golongan yang anti agama mereka. Maksud mereka tak suka Kristian secara khusus, sebab mereka orang Kristian, dan mereka menganggap gereja dan padri-padri ini menyekat kebebasan mereka, menyekat keinginan mereka, menyekat akal fikiran mereka daripada berfikir. Maka idea ini datang ke dalam masyarakat Islam di seluruh dunia lah, bukan di Malaysia saja, yang membawa kepada perkara yang sama. Tetapi agama kita tidak sama dengan agama mereka. So ini masalah besar ialah bila golongan yang agama mereka telah pun sesat, kemudian mereka menolak agama mereka itu dan nak bebas. Liberal ni antara maksudnya bebas berfikir, bebas bertindak, dan dia ada satu fahaman yang mana agama atau sesiapa tidak boleh mengawal kebebasan seseorang. Dia ada hak buat apa saja. So ini masalah besar di negara barat, tempat asal fahaman-fahaman liberal, sekular semua ni. Kita nampak sebab dia, iaitu agama mereka digunakan oleh padri-padri mereka untuk mendapat keuntungan duniawi, untuk menindas dan menyekat dan mengawal. Maka mereka dapat keuntungan duniawi. Ini perangai yang sama yang dibuat oleh padri-padri dan golongan kita panggil ulama mereka lah. Telah berlaku sejak zaman berzaman, sejak zaman sebelum zaman Nabi lagi, dan sezaman Nabi lagi jelas, dan Quran menjelaskan bahawa mereka ini sanggup mengubah, mereka ini itu ahli kitab, sanggup mengubah kitab mereka, kemudian mereka menjadikan diri mereka sebagai Tuhan. Maksudnya mereka nak orang ikut mereka dan tinggalkan kebebasan diri mereka, menindas dan menzalimi. Maka Allah sebut dalam Quran banyak bagaimana ahli kitab ini, padri-padri mereka, rahib-rahib mereka menggunakan agama mereka itu untuk kepentingan duniawi. Baik, maka lahirlah golongan yang tak puas hati di kalangan mereka, yang mengatakan agama mereka itu mengawal mereka atau kita panggil mengungkung, menyekat, maka mereka kena bebas. Jadi untuk maju kena tinggalkan agama, iaitu agama mereka yang dicampur aduk dengan padri punya pandangan dan sebagainya. Dan mereka sanggup ubah kitab. Jadi bila mereka buat banyak masalah, menyekat kebebasan pengikut mereka, maka mereka naik lawan mereka. Maka lahirlah fahaman yang menjauhkan agama daripada kehidupan, seperti sekular. Kan kita dengar perkataan sekular lama. Kemudian kita dengar perkataan liberal, iaitu agama jangan sekat kebebasan individu. Siapa nak buat apa, nak buat bagaimana, nak pegang apa, itu hak dia. Sampaikan agama tak boleh kawal dia.
Jadi ini fahaman yang asal daripada sana. Tiba-tiba dia masuk dalam negara-negara Islam, masyarakat Islam. Islam ini agama yang benar, sudah beza daripada awal. Dan para ulama Islam, para ulama yang benar sepanjang zaman, mereka tidak ada kepentingan duniawi. Jadi dah beza banyaklah. Maka bila ada orang Islam yang terpengaruh dengan fahaman seperti liberal, apa mereka akan buat? Mereka akan serang golongan ulama, ulama, dan mereka akan menolak ajaran Islam kerana mereka tidak memahami ajaran Islam. Okey, ini masalah besar. Jadi punca kepada fahaman-fahaman ini, sama ada apa sahaja, puncanya ialah kejahilan. Sebab tu kita bercakap secara ringkas, secara mudah, secara paling bawah kita bercakap bahawa pentingnya pengajian agama, pengajian ilmu-ilmu Islam pada diri kita dan keluarga dan masyarakat secara umum. Kenapa? Kerana dengan pengajian agama yang orang nampak biasa, orang nampak kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah itu, daurah kitab, pengajian kitab, orang nampak benda ni seolah macam satu benda yang ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ini bahaya. Inilah masuk fahaman liberal itu boleh berkembang kerana orang tidak mengaji agama dengan serius. Maka lahirlah fahaman yang menggunakan akal. Kemudian bila ada orang bercakap, dia boleh terima. Oh, dia itu betul juga. Betul juga tu berdasarkan akal. Kalau berdasarkan ilmu, ini tak betul. Sebab tu kita kena belajar untuk serta Sayyidina Umar belajar mengenali kejahatan untuk menjauhinya. Belajar tentang kejahatan untuk menjauhinya. Maksudnya para ulama suruh kita berhati-hati, bukan hanya belajar benda yang betul, tetapi dengan benda yang betul itu kita mengenal benda yang tak betul. Jangan cakap ini apa, kenapa sekular ni salah, liberal ni salah, kenapa fahaman ni tak betul. Kalau kita tak tahu kenapa, susah. Sebab pengajian agama lah yang akan menyebabkan kita boleh kenal benda yang betul dan yang salah. Itulah tujuan kita pun. Tapi kalau kita tak faham, dengan kita tak mengaji, saya beri contoh paling mudah, soal sah atau batal ibadat. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu sah atau batal ibadat. Kalau kita kurang belajar, kita kurang tahu tentang batal dan sah ibadat. Yang kedua, kalau kita bagi contoh yang lain ialah kita tak faham Al-Quran dan hadis. Ini lagi bahaya. Kalau kurangnya ustaz yang mengajar tafsir dan hadis, maksudnya tafsir Quran dan tafsir hadis, bahaya masyarakat kita. Kerana Quran dan hadis ini pegangan kita, tapi tiba-tiba kita tak faham pegangan kita, lagi bahaya. Kemudian bila kita tak kenal faham-faham yang salah, kita akan ikut. Kerana apa? Kita rasa macam akal kita ini okey. Contoh mudah lah, seokok kan, dari segi agama tak cakap lah, dari segi akal ramai orang yang seokok. Sedangkan semua orang tahu rokok tu tak ada kebaikan dan baik. Sekarang ni orang jual rokok siap ada gambar lagi kan, gambar dekat kotak rokok tu penyakit-penyakit yang boleh datang daripada rokok. Orang beli tak? Orang beli. Ini lagi bahaya, akal pun tak boleh pakai. Ada akal pun tak boleh pakai. Kerana dalam Islam kita diajar kadang-kadang akal itu diganggu oleh kehendak nafsu. Akal tu diganggu oleh kehendak nafsu. Akal tu, maksudnya akal ni perlu juga kepada agama. Mesti. Tak boleh guna akal saja. Kadang-kadang kita tengok orang buat keputusan yang tak masuk akal. Itu maksudnya. Bercakap tak guna otak, orang kata. Tapi sebenarnya guna akal lah. Otak serta lain, akal serta lain. Kita tengok orang pakai kopiah, pakai jubah, bawa kereta langgar peraturan, bawa motor langgar peraturan. So ini masalah besar kita sekarang. Jadi bila kita tengok fahaman yang pelik-pelik, kenapa ada orang ikut ataupun orang tak tahu dia salah? Kerana kurangnya pengajian
kurangnya mengikuti pengajian agama. InsyaAllah kalau orang tu ikut pengajian agama, dia boleh pertamanya tahu yang benar dan tahu yang salah. Yang kedua, dia ada rujukan nak bertanya, nak berbincang, kerana dia pergi pengajian ramai ustaz dan dia baca banyak buku, maka dia ada rujukan. Orang yang tak tahu, dia buat apa yang dia tahu, walaupun apa yang dia buat tu kadang-kadang tak kena dari segi agama atau tak kena dari segi akal. Apa contoh tak kena dari segi akal juga ialah bagaimana seorang suami atau ayah tak bertanggungjawab. Dari segi akal semua orang tahu, dari segi agama lebih tahu, tapi kita tengok kadang-kadang kita panggil tidak menjadi suami yang baik dan tidak menjadi ayah yang bertanggungjawab. Kenapa? Walaupun kadang-kadang kita tengok bijak, nampak macam bijak, belajarnya tinggi, pakaiannya elok, maka dia ada sebab-sebab yang menyebabkan dia tak boleh taat ataupun tak boleh ikut akal dia dan agama dia. Bila dia cakap pasal hadis Nabi, kita lihat semua fahaman-fahaman, tak kira liberal ke sekular ke, fahaman-fahaman ni ada masalah dengan hadis Nabi SAW. Dengan Quran itu mungkin hari lain kita cerita, tapi dengan hadis nampaknya fahaman-fahaman yang pelik-pelik ni yang datang daripada barat ini memang dia akan ada masalah dengan hadis. Apa sebab dia? Sebab pertama saya sebut tadi ialah sebab dia menganggap dia mesti tidak disekat, tidak dikawal oleh apa-apa. Sedangkan dalam hidup kita seorang Muslim, kita ikut Quran dan hadis. Kita ikut Quran yang dihuraikan oleh Nabi, itu hadis. Kata ulama, Quran perlukan hadis, hadis juga perlukan Quran, tapi Quran lebih memerlukan hadis. Quran lebih memerlukan hadis. Maksudnya apa? Kita perlu mengaji hadis untuk faham Quran. Cerita dia. Kalau mengaji Quran kena ada hadis. Bila mengaji hadis memang ada Quran dalam tu. Siap sedia. Sebab itu dalam kitab-kitab hadis kalau kita baca, kita akan jumpa bab tafsir. Bab tafsir. Dalam kitab hadis ada bab tafsir. Maksudnya hadis-hadis dan riwayat yang menjelaskan maksud Al-Quran Karim. Baik. Pertama, faham liberal dia tak boleh terima hadis Nabi. Kerana apa? Kerana hadis Nabi juga macam Quran meletakkan hukum hakam dan mengawal kita. Faham liberal dia ke arah tak nak ada kawalan. Masing-masing buat kerja masing-masing, jangan ada orang kawal. Agama atau pihak penguasa, semua tak boleh kawal, semua kena bebas. Maksudnya agama tak boleh kawal dia, kerajaan pun tak boleh kawal dia. Dia kena diberi, dia nak kebebasan untuk dia beramal, untuk dia bekerja, bertindak. Maka masalah dengan hadis, sebab hadis adalah setaraf dengan Quran. Dari segi apa? Dari segi datang daripada Allah, perintahnya Nabi sampaikan. Rasulullah Quran, wa ma atakum rasul fakhudhuhu, apa Nabi bawa ikut, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, kalau apa Nabi larang tinggalkan. Quran suruh atiullah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. Kita pada haji Rasul taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran cakap man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa taat Rasul bermakna dia taat Allah. So ini benda yang paling besar yang liberal tak boleh terima. Kawalan, hukum hakam, sekatan, ini boleh, ini tak boleh. Sebab tu faham liberal din negara barat memang kita kata kita boleh masuk akal, boleh faham, sebab mereka agama mereka benda tak betul, padri mereka benda tak betul, maka mereka lawan, menggunakan akal mereka untuk kebebasan. Kita ada Quran dan hadis yang betul. Kita ada ulama zaman-zaman yang benar. Mungkin zaman kemudian bahawa ada ulama yang tak betul, maksudnya orang alim yang bermasalah. Tapi zaman-zaman kita terpelihara, kita ada ulama-ulama besar daripada sahabat sampai zaman kita. Jadi tak ada sebab orang tu nak ikut fahaman liberal, sebab dia akan bermasalah dengan
agama kita yang benar. Baik, soal hadis. Pertama, dalam hadis ada hukum hakam, maka mereka tak nak dikongkong, liberal. Yang kedua, hadis ini membawa ajaran bahawa rujukan dalam Islam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka liberal tak boleh terima apa? Tak boleh terima ulama. Sedangkan dalam hadis kita mesti kembali kepada ulama. Ulama dia maksud orang berilmu dalam agama. Orang berilmu dalam bab kenunian dia tak panggil ulama, walaupun bahasa Arab ni betul. Alim dalam perubatan kita panggil doktor. Alim dalam kejuruteraan kita panggil engineer, macam-macam. Tapi alim dalam agama itu barulah kita panggil ulama. Maka liberal tak boleh terima ulama. Sebab pada mereka ulama ada otak, dia pada otak. Ulama boleh cakap, saya boleh cakap. Ulama bagi pandangan, saya pada pandangan saya. Siapa dia nak kawal saya? Kenapa saya mesti ikut Syafi'i? Kenapa saya mesti ikut imam-imam yang terdahulu? Kenapa mesti ikut ulama? Dia kata fahaman. Maka dengan bahasa yang agak lembut, dia kata kita boleh bincang sebab ulama pun manusia juga. Tetapi manusia ni bukan sama, tuan-tuan. Kan? Contoh mudah lah. Tuan-tuan hafal Quran berapa juzuk? Budak-budak kecil mahat tahfiz hafal Quran berbelas juzuk, berpuluh juzuk, ada yang 30. Budak-budak dekat mahat tahfiz sama ke tak dengan tuan-tuan? Dengan budak hafal Quran pun kita dah tak boleh nak banding. Kemudian kita banding dengan orang yang pandai baca Quran. Okay, kita kata tak perlu ustaz, saya tak apa tapi saya pandai baca Quran. Bandingkan dengan orang yang alim dalam baca Quran. Ya, dah jauh lah kita, saya akui lah saya tak berapa pandai bab ni. Itu cerita dia. Maksudnya mana boleh kita samakan manusia? Kalau Nabi kata dalam hadis, ulama tu dirujuk, ditanya, kena diminta pandangan, kena diikut. Ini Nabi cakap. Nabi cakap apa? Nabi kata dalam hadis yang masyhur, Nabi kata alaikum bisunnati. Okey, hendaklah kamu ikut sunnahku. Quran sah-sah lah kena ikut. Sunnah Nabi kata alaikum, kamu kena pegang sunnahku yang segala macam yang banyak itu. Kena belajar, nak pegang kena belajar, baru boleh pegang. Orang yang tak belajar, dia tak tahu nak pegang macam mana. Kemudian Nabi kata apa? Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd, dan peganglah sunnah para khalifahku selepas aku mati. Inilah permulaan kepada pegang kepada ulama. Kenapa kena pegang Abu Bakar Siddiq? Sebab dia sama dengan Nabi SAW. Kenapa pegang Umar? Umar siapa? Kenapa pegang dengan Osman? Kenapa pegang dengan Ali? Kenapa pegang dengan para sahabat yang utama? Kerana mereka dulunya Arab Jahiliah, tapi mengaji, masuk Islam, mengaji dengan Nabi, keluar sebagai alim. Maka ini tempat rujukan. Tak sama Abu Bakar dengan sahabat lain, tak sama Umar dengan sahabat lain, walaupun semuanya sahabat. Waktu ulama kata di kalangan sahabat ada yang alim, ulama, fuqaha, ada yang kadang-kadang jumpa Nabi, ada yang jarang jumpa Nabi, ada yang kanak-kanak, ada yang sekejap jumpa. Tak sama. Bukan tak sama dari segi ilmu saja, tak sama dari segi amal. Sebab tu Anas bin Malik kata, Anas bin Malik ni siapa? Sahabat Nabi. Dia kata, aku tak mampu beramal macam Nabi, dan aku tak mampu beramal macam Abu Bakar, dan aku tak mampu beramal macam Umar. Tapi aku sayang mereka. Aku berharap semoga aku dihimpunkan di syurga bersama mereka, sebab aku sayang mereka. Anas bin Malik dia kata apa? Dia tengok Abu Bakar, dia tengok Umar, aku tak mampu amal macam mereka. Maksudnya apa? Bukan hanya ilmu mereka lebih, tapi amalan mereka lebih. Para ulama macam Imam Syafi'i, Imam Ahmad, solat tahajud beratus rakaat, kita 1-2 mentara. Takkanlah kita sama macam mereka dari segi amal. Ilmu tak cakap lah, hafazan mereka, fahaman mereka. Dan Abu Bakar sendiri, Umar kata apa? Aku tak mampu sampai ke tahap Abu Bakar Siddiq. Umar cakap, bermakna dalam Islam adanya golongan ulama yang menjadi penghurai kepada syarak. Liberal tak mau.
ulama. So ini masalah dengan hadis. Sebab hadis menyuruh kita mengikut ulama, menyuruh kita memuliakan ulama, menyuruh kita belajar dengan guru. Liberal dia tak iktiraf, maka dia bertemu dengan hadis di sini. Bertemu dengan hadis pertama dari segi hukum hakam yang menyekat dia, kata dia. Yang kedua dari segi ulama yang menjadi rujukan. Bagi dia rujukan tak mesti ulama. Siapa-siapa boleh bagi pandangan. Kita kan terbuka sekarang. Tak cakap banyak. Kan? Ulama sama macam kita. Tak sama, tak mungkin sama. Dari segi ilmu dan amal. Maka hadis menekankan benda tu. Sebab tu Nabi sebutlah hadis bahaya bila orang yang jahil disoal tentang agama. Jahil bukan maksud tak tahu apa, tapi maksud kurang ilmu. Dan sampailah ke tahap jahil yang kurang betul-betul. Kalaulah golongan yang tak berilmu dijadikan rujukan dalam agama, masalah besar. Nabi kata apa? Hatta idza su'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maksudnya hatta idza lam yubqi 'aliman kan ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan. Sampai atau peringkat atau keadaan bila tidak ada orang alim maka dirujuk kepada orang yang jahil. Fasu'ilu, maka disoal, fa'aftau bighairi ilmin, maka memberi fatwa tanpa ilmu, maksud beri pandangan. Fadallu, berkesesat, wa adallu, dan menyesatkan. Maka ulama lawan dia, mereka tak sesat dan mereka menjadikan orang tahu agama. Tapi orang yang tak berilmu, bila cakap pasal agama ikut otak, ikut dia sendiri, tak ada ilmu, dia sesat dah dia tu. Tapi dia sesat okey lagi kalau dia seorang-seorang sesat, tapi dia akan menyesatkan orang lain sebab dia memberikan pandangan tentang agama. Maka dalam hadis kita dapati Rasulullah menyuruh kita mempelajari ilmu agama, menghormati ulama, mengikut ulama. Faham liberal dia kata tak, kita semua boleh bagi pandangan. Saya pun tahu juga. Saya pun tahu agama juga. Kalau tak mesti ustaz dia tahu, tak mesti ulama dia tahu. Saya pun ulama. Itu masalah besar. Hadis membezakan. Dan hadis membezakan antara hadis Nabi SAW membezakan ialah apa? Maksud Bukhari dan Muslim, Nabi sebut bahawa hidayah yang aku bawa ibarat hujan yang turun ke atas bumi. Ada tanah yang menerima air dan subur, maka orang dapat tumpang tumbuh-tumbuhan dan makanan yang dia tumbuhkan. Ada tanah yang tak subur tapi menakung air, orang boleh tumpang air dia. Tapi Nabi kata ada tanah yang tak subur, tak tumbuh dan tak menakung air. Ini orang yang tak ambil faedah daripada hadisku atau hidayah yang aku bawa. Maka ini berlaku. Kalau orang tak ada ilmu, macam nak bagi ilmu pada orang? Dan ulama mesti diwujudkan, bukan tiba-tiba muncul, tak, diwujudkan. Kita hantar anak kita mengajar agama, sepatut kita hantar dia sampai habis dia mengajar agama. Tapi kita hantar sikit-sikit, seluk-seluk. Lepas tu kita bahagi pula anak kita. Saya nak anak saya seorang jadi itu, seorang jadi seorang jadi ustaz. Dan maknanya kita dah, fikiran kita dah salah. Kita patut ramaikan orang yang menjadi ilmuwan agama. Kita boleh tumpang juga di akhirat. Dan kita boleh betulkan masyarakat dengan anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita menjadi orang alim, betulkan masyarakat. Kadang-kadang kita salah bagi isyarat atau salah bagi panduan kepada anak-anak kita. Kan? Kita kata dia hantar kat mahat tahfiz, hantar kat sekolah agama sekadar bagi tahu je. Kalau sekadar bagi tahu, dia dah tahu dah soal ibadat. Kita yang ajar dia, kita nak dia lebih tahu dan lebih alim. Itu sepatutnya. So, siapa ada anak cucu, hantar mengaji agama, hantar sampai dia jadi alim, manfaat dia untuk masa depan. Dalam mungkin ada orang tak setuju dengan saya. Dia kata okey lah ustaz, hantar mahat tahfiz sampai Quran, jadi pilot, jadi doktor, jadi engineer, jadi itu. Dia hafal Quran. Tak, saya tak setuju. Dia hafal Quran tapi dia sepatut mengaji lagi tentang Quran sampai jadi alim. Hafal Quran satu benda bagus. Atau kata anak-anak ustaz macam mana? Anak-anak jadi apa? Saya kata saya nak anak-anak saya jadi alim dalam bidang agama.
tu Ustaz tak nak hantar sana seorang sini seorang. Saya kata tak nak buat tapi anak saya tak ramai. Saya nak hantar semua mengajar agama, semua mengajar orang agama. Bila saya dah tua, saya tengok anak-anak saya mengajar orang, manfaat untuk orang. Tak tahulah kalau tuan-tuan nak anak tuan-tuan jadi kaya, bila tua bagi duit ke tuan-tuan, tak tahulah. Ada orang macam tu kan, tengok anak orang, dia kata anak orang semua jadi kaya bagi duit ke ayah mak. Duit je ke yang kita fikir dalam hidup kita ni? Tak ada ke tuan-tuan rasa seronok bila anak-anak tuan-tuan jadi imam, jadi mengajar agama, orang belajar, orang manfaat kan? Saya bila anak saya yang sulung saya hantar tahfiz, dia 30 juzuk habis alhamdulillah. Kemudian dia perlahan-lahan lah dia belajar lagi semua. Kemudian dia bagi tazkirah, kemudian dia jadi imam, kemudian saya jadi makmum, dia jadi imam. Saya macam-macam bayang perasaan kita sebagai ayah bila anak jadi imam. Tuan-tuan rasa ke kalau anak jadi lain? Tak tahulah, saya bukan nak kutuk, tapi perasaan tu tak sama. Ya memanglah bagus jadi doktor, tolong orang, berubat orang, alhamdulillah. Jadi apa pun bagus, tapi yang lebih bagus apa? Itu kita nak anak kita beri manfaat pada orang, ajar orang daripada tak tahu kepada tahu kan. Dan anak yang hafal Quran boleh syafaat tolong mak ayah dekat akhirat. Orang berilmu dapat mengajar ilmu, orang beramal lagi sepanjang hayat dapat pahala saham untuk dia di akhirat. Jadi kita kena fikir, tuan-tuan ajar anak tuan-tuan baca Quran, jangan fikir benda tu kecil, dia akan bersambung. Jadi balik pada tadi, yang ketiga, liberal ni masalah dia ialah dia tak boleh terima hadis Nabi yang dia tak faham, ataupun dia tak boleh terima hadis Nabi yang tak kena dengan akal dia. So ini bahaya. Sebab apa? Sebab dalam Quran, bukan dalam hadis, dalam Quran dan hadis ada benda yang luar daripada kemampuan akal kita untuk fikir, iaitu beriman dengan benda-benda yang gaib. Yang gaib ni apa tuan-tuan? Yang gaib ni adalah orang yang tadi ada sembahyang subuh, kuliah subuh dia tak ada. Tu gaib. Boleh? Boleh lah. Tapi bukan yang tu lah. Yang gaib yang kita kena beriman ni ialah benda yang kata ulama gaib ni ada 3. Gaib yang telah berlaku. Apa yang telah berlaku? Yang kita tak sempat tengok, yang zaman dulu, yang sebelum kita dapat hidup, sebelum kita nampak. Segala benda ni ada dalam Quran dan hadis. Benda yang kita tak nampak tapi telah berlaku, ia gaib. Contoh kisah Fir'aun. Kita nampak tak Fir'aun? Tak nampak. Dia kejar Nabi Musa, Nabi-Nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad, tak sempat kita tengok. Ini semua benda gaib yang kita beriman, kerana diceritakan dalam Al-Quran dan dalam hadis dan disampaikan oleh ulama. Benda gaib yang pertama ialah benda yang telah berlaku. Tuan-tuan nampak ke Nabi Sulaiman dia bercakap dengan semut? Tak nampak Ustaz. Semut pun saya tak pernah dengar dia bercakap, walaupun rumah saya banyak semut. Maka kita kata Quran beritahu Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml dia bercakap dengan semut. Jadi benda yang telah berlaku macam-macam, gaib semua, tak nampak tapi kita sampai maklumat kepada kita. Yang kedua, benda gaib yang akan datang, lagi dah kita tak nampak. Tanda kiamat, apa akan berlaku, apa sampai hancur dunia, sampai ada padang mahsyar, sampai syurga neraka, akhirat. Ini adalah benda yang akan berlaku, yang kita tak nampak, gaib juga. Yang kedua, yang ketiga, gaib kata ulama yang sekarang kita tak nampak malaikat, tak nampak dosa pahala, tak nampak jin. Yang nampak hantu tu bukan jin, yang tu apa, hantu penipu kan? Jin tak nampak, bukan tak nampak. Kemudian kita nampak Allah SWT, tapi kita beriman. Sebab tu orang beriman, allazina yu'minuna bil ghaib, mereka itu beriman dengan ghaib. Maka dalam hadis dia akan bertemu dengan liberal. Sebab liberal tidak mempercayai tidak boleh terima kalau benda tu tak mampu difikirkan. Maka dalam hadis ada macam-macam. Dalam hadis ada benda yang cerita tentang benda yang telah berlaku
yang kita tak nampak. Nabi cerita umat terdahulu itu berlaku ini, berlaku begitu, begini, Nabi cerita. Dan Nabi juga cerita benda yang akan berlaku, yang kita tak nampak. Sampai Nabi cerita batu dan pokok akan bercakap di akhir zaman. Kita tak faham macam mana boleh berlaku. Kita beriman, terima. Kemudian Nabi beritahu benda yang ghaib yang sedang berlaku. Sebab tu bila dalam hadis Nabi sebut setiap pagi, sebagai contohlah, setiap pagi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk berdoa. Malaikat ada banyak, tugas dia pun banyak. Antara yang Nabi beritahu ialah malaikat setiap pagi ada malaikat yang akan berdoa. Apa doa dia? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menderma. Okey. Yang kedua, wa'ati mumsikan talafa, dan berilah kerugian kepada orang yang kedekut dan bakhil yang tidak menderma. Termasuk zakat, termasuk sedekah. Jadi Nabi beritahu setiap pagi, termasuk pagi ni. Maka tuan-tuan, hari ini sampai ke malam jangan lupa derma, sedekah dan lain-lain, sebab nak dapat doa malaikat tadi. Kemudian Nabi juga beritahu ada malaikat yang dinamakan sayyarah, yang sentiasa ke sana kemari mencari majlis ilmu dan zikir. Nabi beritahu termasuk majlis kita hari ini, insya-Allah. Walaupun ada orang lari daripada majlis ni, walaupun ada orang duduk sebab terpaksa, walaupun ada orang duduk kejap lagi nak pergi tempat lain, malaikat suka dan cari. Malaikat macam Nabi beritahu setiap masa, bukan setiap hari ni, setiap saat. Dan bila mereka jumpa, apa mereka buat, kata Rasulullah, mereka akan mengelilingi majlis tersebut dan mengelilinginya sampai ke langit. Kalaulah mata kita nampak, kita akan nampak cahaya sampai ke langit di setiap tempat zikir dan ilmu. Tapi kita tak nampak kan? Kita nampak cahaya sampai ke langit dekat mana? Dekat fanfare, lampu yang suluh ke langit. Oh, tentu ada apa, pesta, tentu ada permainan kanak-kanak, lampu sampai ke langit. Tapi dekat Masjid Surau nampak? Tak nampak. Nampak sikit dah lampu. Ramai yang tak datang sebab tak nampak. Dan Nabi kata lagi, kalaulah kamu nampak apa yang kamu akan dapat kalau kamu belajar satu ayat Al-Quran, kamu akan berebut datang. Kalau kamu tahu, Nabi kata. Ada orang berebut datang sini? Tak ada. Yang datang pun macam terpaksa je. Kan? Bila ustaz ceramah lama sikit, dia mula tengok jam, tengok lampu, tengok kipas, tengok kiri kanan. Kan? Orang panggil apa? Orang putih panggil body language, bahasa badan. Ada orang dia dengar kuliah, dia dengar. Ada orang dengar kuliah duk. Bila nak habis? Dia tak cakap. Takkan nak cakap nampak sangat. Nanti orang kata liberal pula. Ya. Jadi dalam hadis ada banyak benda gaib, banyak benda yang akal tak dapat kesan tapi kena terima. Maka liberal susah, dia guna akal. Dia kena nampak, dia kena tengok. Susah. Dan yang paling lagi besar ialah hadis ni tak boleh kena dengan liberal. Kenapa? Karena hadis mengatur hukum hakam sampai ke dalam rumah, sampai ke setiap orang. Maka manakala liberal, dia kata apa? Dia nak kebebasan setiap orang tu, bebas untuk buat apa saja. Dalam hadis suruh jaga sebelah rumah. Maksud tanggungjawab seorang pemimpin, sama ada besar atau kecil, ialah mencegah kemungkaran. Tapi cegah kemungkaran ini akan bertentangan dengan fahaman liberal. Sebab liberal kata, ini hak aku nak buat, hak individu. Yang kacau aku, jangan jaga tipikan aku, pergi tempat lain. So ini masalah. Sebab tu Bani Israel musnah, kata Rasulullah dalam hadis. Bani Israel musnah, Quran sebut. Nabi huraikan lagi, Bani Israel musnah dah hancur kerana mulanya mereka tegur menegur, akhirnya mereka diam, akhirnya mereka buat jahat sama-sama. Kenapa tuan-tuan dan puan? Nabi beritahu peringkat tu.
Mula-mula tegur, selagi mana ada orang yang tegur dalam masyarakat kita, alhamdulillah. Dia panggil check and balance, dia panggil tegur untuk mengelakkan azab Allah. Selagi mana ada, alhamdulillah. Selagi mana para ulama tegur, selagi mana para ibu ayah jaga keluarga tegur, selagi mana masyarakat sedang tegur-menegur, ini tanda baik. Kemudian sampai satu peringkat kata Rasulullah, Bani Israel tidak lagi menegur, tapi dia buat tak tahu. Dia apa? Aku tegur pun lagi, orang tak suka pula, orang cakap banyak, orang tak suka, biarlah. Masing-masing dia ada masing-masing. Maka dia biarkan. Tapi peringkat ketiga akan berlaku bila dia join sama-sama dan dia menerima orang lain buat jahat. Tak apalah, nak buat macam mana, kau kawan aku, kau sama-sama. Okey. Bani Israel dia hancurkan itu. Tidak ada cegah mungkar. Liberal tak boleh cegah mungkar sebab liberal nak kebebasan. Jangan kacau aku. Orang tegur, ni jom pergi sembahyang. Dia jawab apa? Nak pergi sembahyang. Kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Yang kedua dia jawab apa? Sembahyang lah. Dia kata kalau semua masuk surga, siapa nak masuk neraka? La ilaha illallah. Jawab nampak dah jahil. Ini jawapan ni ada, bukan tak ada, ada. Jawapan ternampak dah jahil sebab Allah buat orang kafir masuk neraka. Dah ramai dah dalam neraka ni, nak masuk buat apa? Dia nak masuk neraka juga. Dia kata neraka nanti semua surga, tak ada orang masuk neraka. Ada lah orang masuk neraka, orang kafir. Yang kau nak masuk sama buat apa? Kan? Jadi makna Allah buat neraka, surga untuk orang Islam, orang beriman. Allah buat neraka untuk orang kafir. Lepas tak silap tempat pula, pergi duduk sama-sama orang kafir. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena faham, dia bunyi lah. Kita kena faham bahawa fahaman liberal ini tak akan boleh duduk sama-sama dengan hadis Nabi SAW. Sebab hadis Nabi ada semuanya dalam yang kita panggil Al-Quran dan Islam. Maka fahaman liberal ini datang berbaran, tak puas hati dengan kawalan agama dia dan kawalan padri dia. Maka liberal masuk dalam masyarakat Islam, tak puas hati dengan kawalan agama dia iaitu Islam, dan tak puas hati dengan kawalan ulama'nya iaitu mereka yang mewarisi ilmu Islam. Antaranya ialah hadis Nabi SAW. Sebab tu liberal didapati susah untuk terima hadis Nabi dalam seluruh kehidupan. Sedangkan Nabi sebut, "Zaruni ma taraktukum", maksud cukuplah kamu dengan apa yang aku tinggalkan. Dan sahabat pun kata, Rasulullah tinggalkan kita dalam keadaan yang terang nyata, malamnya ibarat siang. Maksudnya apa? Nabi ajar semua benda, siapa ikut hidupnya akan jadi terang seperti malam yang diterangi cahaya macam siang. Siang matahari datang sampak semua, malam gelap, ada bulan, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Tapi orang yang ikut ajaran Nabi, kata sahabat, malamnya seperti siang. Dan yang paling bahaya ialah Nabi dah beritahu sebagai akhir kuliah saya bahawa akan ada orang di akhir zaman yang akan datang kepadanya hadis-hadisku dan dia tolak hadis-hadis itu menggunakan akal. Maka Nabi sifatkan orang ini sebagai muttaki'un ala arikatihi. Antara sifat dia ialah dia duduk bersenang lenang, bersenang senang di atas kerusi yang elok, yang indah. Apa maksud kata-kata Nabi ini? Dia tak mengaji, dia tak bersusah payah belajar, menyebabkan dia jahil, lalu dia menolak hadis Nabi kerana tak kena dengan akal dia. Nabi dah beritahu. Maka di sini nampak liberal sama dengan apa? Sama dengan anti hadis. Sebab tu anti hadis sebabnya pelbagai, tapi akhirnya sama, tolak hadis. Dan anti hadis tuan jangan tertipu dengan orang yang nak tipu kita. Anti hadis ada macam-macam jenis. Ada yang tolak semua, ada yang tolak sebahagian, ada yang tolak sikit-sikit. Semuanya anti hadis. Kita Islam tak ada terima sikit banyak, terima semua dan faham nak letak dekat mana. Kat mana ulama faham? Dekat kitab fiqh. Fiqh meletakkan Quran dan hadis di tempat yang sesuai, yang kita boleh faham. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang adab, ada larangan haram, ada larangan makruh. Inilah dia hasil kita ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kawalan tadi ada dalam hidup kita. Ada kawalan daripada Quran dan hadis, ada kawalan daripada ulama. Maka kalau kita nak buang kawalan ni, memang inilah yang disukai oleh barat. Minta maaf ya, agama kita serta di surau. Gitu. Saya dalam rumah ni dia kata ustaz mai dah payah, ustaz mai. Nak payah apa? Ada kadang-kadang berlaku kan. Saya cerita ni situasi yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya apa? Contoh ramai-ramai segala pak cik, mak cik, anak, saudara, ayah, mak semua berkumpul. Ramai ustaz dan ustazah. Ada sikit kan bila ustaz datang, orang lain buat muka ustaz main lah. Hadut esok okok payah. Esok okok payah main ustaz itu bersyarah apa gitu. Nampak. Kawalan. Sekali bila masuk waktu kena semai jemaah lah. Aku ustaz ni payah. Ini antara contoh kita ni nampak dalam masyarakat ustaz ni duk tepi dah kan. Kita banyak benda nak buat ni. Tapi kalau semuanya minat agama, apa jadi pada keluarga tu kalau berjumpa kalau ustaz datang, alhamdulillah ustaz main. Alhamdulillah ustaz datang. Ada juga nak jadi imam je lagi. Kan ramai yang tu bukan tak nak jadi imam tapi malu sikit, bacaan tak apa sedap. Ustaz kita main alhamdulillah, anak saudara ni ustaz, apa ni sepupu ni ustaz, cucu ni ustaz, cucu saudara ni main alhamdulillah jadi imam. Ini tanda kita suka pada agama. Kalau kita tak suka, dia main dah kan. Tapi kalau orang kita suka, alhamdulillah, dari tadi duk tunggu. Itu cerita dia. Jadi fahaman liberal ni, masalah paling besar ialah dia bertemu dengan anti hadis. Sama. Dia tak mau berhenti dah, bunyi tak berhenti dah. Bunyi tak berhenti ni bahaya. Kan? Di tuan-tuan saya pun faham tazkirah subuh ni bukan kuliah subuh, tazkirah subuh. Jadi kita simpulkanlah untuk tutup, fahaman Islam liberal ni fahaman datang daripada barat yang nak supaya bebas. Okey, tak nak terkongkong terkawal oleh agama dan tak nak dikawal oleh ulama mereka. Bila masuk dalam masyarakat Islam, dia berjangkit, dia penyakit yang berjangkit. Perangai dia macam penyakit, dia akan berjangkit. Fahaman apa sama. Bila kita kurang mengaji, kita terjebak. Kita mengaji hadis tapi kita jadi liberal. Bagaimana? Kita tak apa suka dikongkong, kita anggap ulama atau macam kita tak mesti ke ulama tak mesti betul. Kita mula petikai beberapa hadis yang tak sama dengan akal. Kita pun tak boleh terima hadis-hadis yang cerita pasal benda-benda yang kita tak boleh fikir. Maka ini bahaya. Maka fahaman liberal atau orang panggil Islam liberal, dia ada yang serius dan dia ada yang sederhana. Yang serius ni tolak agama terus, ubah agama terus, ubah hukum hakam terus. Itu ada. Tapi sebahagian lagi dia tak serius, dia sederhana tapi penyakit tu mula ada, iaitu dia tak berapa suka bila orang sebut Quran dan hadis ataupun agama ataupun ulama ataupun ini hadis kata begini, Nabi kata begini, maka kita bimbang. Sebab tu para sahabat kata, bila kami dengar hadis Nabi, kami akan berhenti buat benda lain. Itu penerimaan, bukan setakat terima makna, dengar orang sebut Nabi SAW bersabda. Sebab tu bila saya pergi surau masjid, kan kita ustaz pergi sana sini, kadang-kadang ada tazkirah, ada apalah, lepas main orang cakap apa, kalau disebut hadis Nabi Quran, kita tunggu dan dengar. Walaupun dia bukan ustaz, walaupun dia hanya baca, kan buka buku baca, kadang-kadang kan ada orang lepas mayang dia buka, dia baca hadis, kita duduk, kita dengar, ini hadis Nabi. Bukan hormat orang tu semata-mata, hormat yang dia baca. So kita kena ada benda gitu. Islam kena ada. Dengar sabda Nabi, sahabat kata apa, kami berhenti buat benda lain. Telinga dan hati dan mata kami tumpu kepada hadis Nabi SAW. Macam juga Quran, dengar Quran. Sebab tu kadang-kadang kita, entahlah, saya bila pergi sebahagian kenduri atau majlis duk pasang Quran, semua duk sembang, saya tak kena juga. Betul tak? Quran pasal nak tunjuk kata kita ni Islam.
suka Quran, tapi pasang pada majlis orang duk bersembang, orang duk bercerita, orang duk isap rokok, orang duk makan, Quran jadi macam tak dihormati. Yang dihormati sepatutnya macam mana? Sepatut majlis mula baca Quran semua diam dengar. Kita ikuti bacaan Quran sebagai pembuka majlis, semua orang diam dengar sampai habis. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama ni, saya pernah jumpa ulama yang bila dibacakan Quran pembuka majlis mengalir air mata dia. Kita ni tak boleh nak jadi macam tu sebab kita anggap tak penting benda ni. Macam juga hadis Nabi, orang baca hadis Nabi kita balik, kita sembang. Ini hadis Nabi, Nabi sebut kalau Nabi ada kat depan kita boleh bersembang ke? Dan Nabi tak ada. Sahabat dan ulama kita tak sempat kita nak jumpa diri Nabi, tapi sempat kita dengar hadis Nabi. So bila dengar dia Nabi doakan orang yang mendengar hadis-hadisku. Maksudnya dia tak dapat jumpa aku, tapi dia dengar hadis aku. Kita orang cakap pasal ni, kita pun apa sarapan banyak. Jadi matahari bila terbit, ustaz dia tak berhenti-berhenti. Sebab subuh tuan, kalau maghrib isyak saya berhenti terus. Itu maksud dia. Baik, itulah saja. Terima kasih buat tuan-tuan yang mendengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.